Krisis di Teluk telah memasuki tahap yang lebih serius, dan pada hari Selasa, 21 April 2026 ini, tumpuan diberikan kepada sebuah kapal tunggal yang kini menjadi simbol kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kapal kargo Iran, Tosca, telah ditangkap oleh pasukan Amerika Syarikat dan syak wasangka yang semakin meningkat di sekelilingnya sangat membimbangkan. Kapal tersebut tidak membawa muatan biasa, tetapi barangan yang dianggap oleh Washington sebagai bahan dwiguna yang berkemungkinan mempunyai nilai untuk jentera ketenteraan Iran. Pada masa yang sama, ruang udara operasi terus aktif dengan pesawat, pengisian bahan api di udara, dan platform udara sentiasa bersiap sedia. Apa yang kelihatan seperti satu lagi pemintasan di laut, kini telah berubah menjadi satu amaran keras kepada rejim Iran. Sebarang cubaan untuk memecahkan kepungan boleh berakhir dengan pendedahan, penahanan dan tekanan yang lebih hebat. Apa yang berlaku adalah secara langsung. Pada 19 April di Laut Arab, USS Pruance telah memintas kapal Tosca ketika kapal itu bergerak pada kelajuan 17 knot menuju ke Bandar Abbas. Menurut laporan rasmi dari Komando Pusat, anak kapal telah menerima pelbagai amaran selama 6 jam dan telah dimaklumkan bahawa mereka melanggar sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Oleh kerana tidak mematuhi arahan, kapal pemusnah itu mengarahkan pengosongan rumah enjin dan melepaskan beberapa tembakan dengan meriam 5 inci untuk melumpuhkan sistem pendorongan. Selepas itu, anggota unit ekspedisi Marin ke-31 menaiki kapal kargo tersebut dan mengambil alih kawalan kapal yang kini masih berada di bawah jagaan Amerika. Tanpa berselindung, ada amaran, ada penolakan, ada tembakan dan ada penangkapan. Di satu pihak, Amerika Syarikat menggunakan kekuatan tentera laut dan udara untuk mengekalkan sekatan yang telah lama mengetatkan lalu lintas yang berkaitan dengan Iran. Di pihak satu lagi, sebuah kapal Iris L, kumpulan perkapalan Iran yang telah disekat sejak 2019 oleh Amerika Syarikat sendiri kerana kaitannya dengan ejen pemerolehan dan rangkaian program balistik rejim itu. Reuters melaporkan bahawa sumber keselamatan menilai bahawa Tosca berkemungkinan membawa barangan dwiguna selepas perjalanan di Asia. Pihak Komando Pusat sendiri telah menyenaraikan logam, paip dan komponen elektronik sebagai bahan yang boleh digunakan untuk tujuan industri dan juga ketenteraan. Dalam bahasa mudah, syak wasangka itu bukanlah barang dagangan biasa. Ia adalah bahan sensitif, berguna untuk memastikan rejim terus bertahan ketika dalam kepungan. Disinilah fakta itu menjadi lebih kukuh. Kandungan akhir setiap kontena, tingkah laku kapal, laluannya, sejarahnya, dan penilaian awal daripada sumber maritim menunjukkan bahawa muatan itu dianggap sebagai strategik. Tosca dikesan di pelabuhan Taikang, China pada 25 Mac. Selepas itu ia melalui Gaolan. Ia berlepas dari China dan ia juga memuatkan lebih banyak kontena berhampiran pelabuhan Klang di Malaysia sebelum muncul di Teluk Oman sudah penuh. Ini membantu menjawab mengapa ia dipintas. Bagi Washington, ia bukan sekadar kapal kargo yang cuba memasuki wilayah Iran. Ia berkemungkinan merupakan satu laluan bekalan yang datang dari Asia di tengah-tengah krisis dengan potensi untuk memukuhkan struktur ketenteraan Teheran. Lokasi dalam kisah ini sangat penting. Kapal itu telah dihentikan di laluan itu. Jalur yang menghubungkan Laut Arab ke Teluk Oman sudah berada di kawasan sensitif yang membekalkan pelabuhan-pelabuhan Iran dan bersambung dengan krisis Selat Hormuz. Sejak sekatan bermula, kepungan itu tidak lagi bersifat retorik. Komando Pusat mengatakan bahawa sehingga penangkapan Tosca, 25 kapal dagang sudah dipaksa untuk berpatah balik. Reuters juga telah merekodkan 23 kapal yang dialihkan dalam kemas kini terdahulu mengenai sekatan itu. Ini menunjukkan bahawa penahanan Tosca bukanlah satu kes terpencil, tetapi ia adalah episod paling agresif dalam satu operasi yang sudah pun berjalan. Laut telah menjadi alat tekanan secara langsung. Sesiapa yang cuba memaksa laluan sekarang tahu bahawa mereka bukan sahaja boleh diberi amaran, tetapi juga benar-benar dihentikan. Dan bagaimana pula dengan jet pejuang yang sedang bergerak? Operasi udara masih berjalan dan didokumentasikan dengan baik oleh aparat tentera Amerika sendiri. Laman rasmi Operasi Epic Fury menunjukkan aktiviti penerbangan yang berterusan dengan F-35B beroperasi di USS Tripoli selama 6 hari. Pada bulan April, dengan F-35A dan F-15A menerima bahan api daripada KC selain operasi udara berterusan dari USS Abraham Lincoln.
Pusat Media Komando Pusat sendiri menyimpan rekod terkini mengenai pertahanan udara, pengisian bahan api di udara, rondaan maritim, dan pergerakan pesawat yang berkaitan dengan operasi tersebut. Dalam kata lain, sementara Tosca sedang diperiksa, mesejnya jelas, keadaan siap siaga, ruang udara terus sibuk. Kerana sekatan itu tidak hanya disokong oleh kapal-kapal sahaja. Ia disokong oleh satu struktur ketenteraan yang lengkap, bersedia untuk meningkatkan tindakan jika rundingan gagal. Bila kisah ini memasuki tahap yang paling sensitif. Hari ini juga, 21 April, kerana tempoh gencatan senjata semakin singkat dan penangkapan Tosca telah menjadi fokus utama dalam rundingan. Reuters melaporkan bahawa Tehran kini menilai secara positif untuk menyertai perbincangan di Pakistan, tetapi masih belum ada keputusan muktamad. Kerana sekatan masih menjadi halangan utama. Laporan yang sama menyatakan bahawa J.D. Vance masih berada di Amerika Syarikat pada hari Isnin. Ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pusingan diplomatik tersebut. Dan satu sumber Pakistan yang terlibat dalam proses itu menyatakan bahawa gencatan senjata akan tamat pada pukul 8 malam waktu timur Amerika Syarikat. Ini bersamaan dengan tengah malam di Greenwich dan 3.30 pagi hari Kamis di Iran. Maksudnya, hari ini adalah hari di mana ketegangan politik benar-benar bertembung dengan ketegangan ketenteraan. Rejim Iran bertindak balas dengan menyatakan tindakan itu sebagai tidak sah dan menuntut pembebasan segera kapal, kelasi, dan keluarga yang berada di atas kapal. China juga menunjukkan kebimbangan terhadap pemintasan secara paksa itu dan sekali lagi menegaskan kepentingan mengekalkan gencatan senjata serta pelayaran normal di Selat Hormuz. Tetapi ketidakselesaan luar ini tidak mengubah inti masalah bagi Teheran. Jika syak wasangka terhadap muatan itu semakin kuat dan jika ia disahkan, apa yang dipertaruhkan bukan sekedar satu insiden maritim. Ia akan mendedahkan satu laluan sensitif yang berkait dengan satu struktur yang sudah dikenakan sekatan, datang dari Asia dan terputus pada saat rejim itu paling memerlukan oksigen. Itulah sebabnya episod ini begitu besar kesannya kerana ia menjejaskan logistik, kredibiliti dan keupayaan penggantian pada masa yang sama. Trafik di selat itu kembali hampir lumpuh. Hanya 3 kapal yang direkodkan dalam 12 jam, jauh di bawah paras biasa. Apabila sebuah kapal kargo Iran sahaja yang ditangkap dalam suasana seperti ini, pasaran menganggap itu sebagai tanda bahawa krisis belum reda. Ia dianggap sebaliknya, kepungan semakin ketat. Akhirnya, Washington percaya mereka telah menemui satu laluan penting untuk membekalkan Iran di tengah-tengah krisis. Tosca bukan sahaja menjadi berita kerana telah ditangkap. Ia menjadi berita kerana penahanannya menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih merisaukan dan lebih berbahaya. Kemungkinan satu mekanisme tersembunyi sedang dipaksa keluar dari kegelapan.